Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita daripada 2 orang yang berbeza. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan kita di hari Khamis nanti. Semoga ceritanya menghiburkan, memberi pengajaran pada masa yang sama. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita semua dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita pertama ni disampaikan oleh Cahaya. Pengalaman dia sendiri berlaku pada tahun 2009 dekat Johor Bahru. Pada satu hari, Cahaya waktu tu tengah tidur. Seronok, dia kata penat sangat hari tu kerja. Memang tidurlah, bukanlah kerja. Banyak aktiviti lah hari tu kan. Jadi disebabkan dia rasa macam terlalu penat bekerja, terlalu penat buat banyak aktiviti, dia pun tidur dan bangun agak kelewatan pada hari tu. Sedar-sedar daripada tidur, dia dah tak nampak sebiji, seulas, lama semua abang sebut. Maksudnya setitik cahaya pun dia tak boleh nampak. Kalau kita dekat tempat cahaya, tak kehuhara kita dibuatnya. Itu yang Cahaya rasa pada waktu tu. Dia bangun daripada tidur, dia tak nampak apa-apa lagi. Berterabur dia cari mak ayah dia. Pada waktu tu ayah dia masih lagi ada, masih lagi hidup ayah dia. Dia menangis semahu-mahunya. Kenapa tiba-tiba dia bangun daripada tidur, dia dah tak boleh nampak apa-apa. Kalau kita ada yang mengalami situasi macam tu, benda pertama yang kita ingat mesti adalah hospital. Ialah selain daripada Allah Ta'ala, kita ingat hospital untuk dapatkan penjelasan dan juga bagaimana untuk menyembuhkan penyakit macam ni. Jadi gegaslah, kata Cahaya, bapa dengan mak dia bawa dia pergi hospital. Jadi dia ditahan dekat ward. Beberapa pemeriksaan dilakukan dekat ward. Antaranya adalah pemeriksaan saraf, ada yang pemeriksaan, sehinggalah tahap pemeriksaan tu meminta untuk dia diambil air tulang belakangnya untuk memberi kesembuhan kepada Cahaya. Bila dah sampai tahap macam tu, 2-3 minggu dah duduk hospital, hujung-hujung nak kena ambil air tulang belakang. Selepas berbincang dengan semua ahli keluarga, Cahaya tarik diri. Walaupun pada waktu tu Cahaya masih berumur 20 tahun, dia tarik diri, dia tak berani nak ambil air tulang belakang sebab dia banyak dengar cerita-cerita tentang orang yang ambil air tulang belakang dan berakhir dengan kelumpuhan. Jadi dia kata tak payahlah, dia ikhtiar cara lain. Dan apa yang diputuskan oleh Cahaya dihormati oleh keluarganya. Dan pada hari yang ditetapkan, Cahaya pun baliklah rumah mak ayah dia. Bila sampai dekat rumah, suasana jadi lain, dia kata. Selalunya dia nampak apa yang ada dekat atas kursi, apa yang ada dekat depan pintu, apa yang ada dekat ruang tamu. Tapi kali ini suasananya tak seperti biasa. Dia masuk rumah dengan keadaan yang tak nampak, yang gelap, dan dia terpaksa meminta pertolongan daripada 2 adik lelaki dia untuk dia bantu meneruskan kehidupan. Waktu tu yang paling tercedera adalah perasaan dia. Bagaimana dia untuk menangani perasaan yang seperti itu. Rasa macam kecewa dan sentiasa berfikir kenapa Allah menguji dia. Dan tandanya adalah ini adalah satu kasih sayang yang Allah berikan kepada dia supaya dia lebih banyak bersyukur dan menikmati apa yang telah Allah berikan. Jadi kat mana ni cerita seramnya? Ni cerita tentang pengalaman Cahaya. Kenapa Cahaya jadi macam tu? Ni yang bawa abang nak masuk kepada cerita. Bila Cahaya dah tak nampak, balik daripada hospital, pergi dekat hospital pun macam-macam dia buat, semuanya tak menjumpai apakah sebab utama Cahaya jadi macam tu. Bila sampai dekat rumah, bapa dia terus kontak, cari kawan-kawan, mana-mana ahli-ahli perubatan Islam yang boleh buat ruqyah ataupun menyembuhkan keadaan Cahaya. Dalam banyak-banyak orang yang bapa dia jumpa, akhirnya bapa dia berjumpa dengan seorang lelaki. Tapi bapa dia jumpa dengan lelaki tu, dia bukanlah orang Johor Bahru. Dia adalah orang Pahang. Cuma dia datang ke Johor Bahru sebab ada urusan. Bila dengar macam tu, si ayah ni tadi mohonlah kepada ustaz tu tadi untuk datang ke rumah tengok keadaan Cahaya.
Dan sewaktu ustaz tu sampai dekat rumah, ustaz tu baca ruqyah, ustaz tu bagi tahu sebenarnya cahaya ada sesuatu yang menghalangi pandangan dia, yang duduk dekat mata dia, dan benda tu adalah makhluk alam sebelah. Dia memang duduk dekat mata cahaya seperti diarahkan. Sampai tu je ustaz tu kata dia boleh berubat. Sebabnya selalunya orang kalau nak berubat dengan dia, orang akan pergi ke rumah dia yang terletak dekat Pahang. Tapi pada waktu tu dia ada dekat Johor sebab ada urusan. Kalaulah cahaya nak dapatkan rawatan secara lanjut, kena datang dekat rumah dia dekat Pahang. Itu je syaratnya. Jadi selepas ustaz tu pergi, beberapa ustaz lain ataupun ahli perubatan lain dipanggil untuk mengubati keadaan cahaya. Macam-macam dia orang beritahu. Antaranya adalah keluarga cahaya ni membela saka. Itu memang jawapan yang paling famous dan paling selamat untuk beritahu sebagai seorang bomoh, supaya tak nampak sangatlah kita ni macam ada nak menipu, bukanlah nak menipu, tapi trik-trik sikit kan. Kadang-kadang bukan semua orang boleh nampak alam sebelah kan. Jadi dah puas dah berborak dekat banyak tempat, tetap juga tidak ada hasil. Tetap juga apa yang cahaya nampak adalah satu pemandangan yang gelap. Jadi dia meneruskan kehidupan dia. Dia cuba untuk cari ketenangan dengan banyakkan zikir, banyakkan pertolongan kepada Allah, daripada Allah Ta'ala. Minta pertolongan. Jadi bila dah keadaan cahaya semuanya dah tak boleh terima, akhirnya keluarga mereka bersetuju untuk bawa cahaya pergi berjumpa dengan orang yang mengubati cahaya, orang pertama, iaitu si ustaz tadi. Dan mereka terpaksa pergi daripada Johor Bahru, naik highway sampai ke Pahang, semata-mata untuk mengubati mata cahaya. Dalam perjalanan tu, diorang sekeluarga ni singgah dekat satu R&R. Tidak pula dia beritahu dekat abang lah R&R yang mana. Tapi katanya R&R tu memang sangat popular. Bila berhenti dekat situ, mereka sekeluarga turun, minum makan, buat aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Tengah-tengah diorang semua menikmati hidangan pada waktu tu makan. Tiba-tiba ada seorang orang tua datang. Dia beritahu macam ni. Mengikut apa yang pakcik nampak, di depan mata cahaya ada benda yang tinggal. Dan benda tu yang menutup pandangan cahaya. Kalau pergi dekat hospital minta dia periksa, benda tu tak akan dijumpai. Sebab benda tu bukan berasal daripada alam kita. Bila dengar penjelasan pakcik macam tu, siapa tak cuak? Makin rasa berdebar lah nak pergi ke tempat ustaz yang nak mengubat tadi. Jadi selepas habis minum dan dah berborak dengan pakcik tu, cahaya dengan sekeluarganya bertolaklah terus sampailah dekat Pahang. Dan terus menuju ke rumah ustaz tu. Dan ustaz tu pun mulakan bacaan ruqyah. Selepas ustaz tu baca ruqyah dalam lebih kurang 3-4 baris ruqyah, tiba-tiba ustaz tu diam. Ustaz tu cakap apa? Benda ni bukan datang secara liar ataupun keturunan. Ini adalah benda yang dihantar. Jadi untuk memastikan mana datangnya benda ni, saya minta semua yang datang tidur di ruang yang disediakan. Hanya yang tinggal adalah si ayah. Dan si ayah boleh buat rakaman untuk mengelakkan daripada terfitnah ke apa benda-benda buruk yang lain. Jadi bila dah dapat arahan macam tu, cahaya, mak dengan dua adik lelaki dia pun ambil posisi dan diorang pun tidur. Tak ada mimpi apa-apa, lena je tidur. Bapa dia yang pada waktu tu tak tidur, naikkan kamera, maksudnya onkan kamera dan rakam apa yang berlaku. Yang berlaku ni macam ni. Tengah-tengah diorang 4 beranak tidur, tiba-tiba ustaz tu baca ruqyah. Dan selepas ruqyah tu habis dalam 2-3 pusingan, yang membantah apa yang ustaz tu buat bukan cahaya, tapi emak cahaya. Mak dia terbangun, mengilai dan mengepak-ngepakkan tangan, seolah-olah yang masuk dalam badan dia tu adalah jenis-jenis yang boleh terbang. Jadi bila dah macam tu, ustaz pun berinteraksi lah dengan mak. Datang daripada mana makhluk tu? Kenapa datang ke sini? Rupanya makhluk tu datang daripada seseorang yang bernama Sofi.
Dia yang hantar makhluk tu ke dalam keluarga ni sebab alasannya keluarga ni keluarga baik-baik, harmoni dan selalu mendapat keuntungan. Rupanya yang hantar tu adalah kawan kepada mak dia, satu tempat kerja dengan mak dia. Bila dah macam tu, si ustaz ni tadi baca ruqyah supaya makhluk tu keluar, pergi daripada situ. Proses ni berjaya. Tapi selepas dah lama duduk dekat kawasan mata cahaya, menyebabkan walaupun benda tu dah pergi daripada situ, dia meninggalkan kesan yang menyebabkan mata cahaya tak nampak. Jadi sebenarnya datang daripada mana? Ia adalah kawan kepada mak dia nak hantar benda ni kepada bapak dia. Tapi tak kena dekat bapak dia, melantun dekat mak dia dan akhirnya terkena dekat cahaya sebab cahaya anak yang sulung. Jadi pada waktu tu dia kata umur 20 masih lagi bacaan solatnya pun belum tentu ada yang perfect lah orang kata kan, yang lengkap. Jadi mungkin disebabkan tu benda tu menempel kat mata dia dan merosakkan sistem mata. Dan kenapa cahaya percaya, dia dengan keluarga dia percaya macam ni? Sebab dah banyak kali pergi hospital buat pemeriksaan. Mata dia okey, tak ada apa-apa. Dan itulah sebabnya mereka pergi ke ubat-ubatan kampung alternatif pula. Cerita yang kedua ni pula disampaikan oleh seseorang yang bernama Karim yang berlaku pada tahun 2019 dekat Kuala Lumpur. Karim ni pula adalah seorang anggota keselamatan, sama ada polis ataupun trafik ataupun bomba, tidak pula dia beritahu pada abang. Cuma dia kata dia anggota keselamatan yang tugasnya, antara tugasnya adalah merayau-rayau di sekitar kawasan-kawasan tertentu untuk memantau keadaan keselamatan. Jadi mungkinlah bagi abang, mungkin dia ni Karim ni adalah seorang polis sebab dia tak beritahu. Ceritanya dia kata, untuk cerita yang pertama ni, dia kata dia nak ceritakan tentang mula-mula dia masuk dekat barek polis dekat kawasan Kuala Lumpur tu. Dekat polis yang mana, balai polis yang mana, tak beritahu ke abang. Cuma abang agak sebagai polis, ataupun mungkin bomba kan. Dia kata mula-mula masuk dekat situ, tak ada apa-apa masalah pun. Dan dia duduk dekat dalam rumah tu lebih kurang 4 orang. Satu bilik 2 orang. Waktu tu masih lagi bujang, kata Karim. Dan tak jadi masalah pun kalau ada sesetengah waktu, ada kawan-kawan dia datang nak menumpang dekat bilik tu, menumpang tidur. Itu macam biasa. Ceritanya bermula selepas minggu kedua, Karim dengan kawan-kawan dia tinggal dekat rumah tu, barek polis tu. Selama ni tak pernah dengar pun barek polis tu ada makhluk alam sebelah. Tak ada orang pun bercerita. Mungkin disebabkan kebanyakan orang tak pernah duduk dekat situ ataupun duduk dekat kawasan luar daripada tempat pejabatnya. Jadi pada minggu kedua tu, pada satu malam, waktu tu dia rasa macam nak terkencing. Jam menunjukkan pukul 2 pagi dan Karim pun keluarlah daripada bilik dia. Dia tahu dekat ruang tamu ada kawan dia tidur dekat situ. Sepatutnya kawan dia tidur dengan sebilik dengan dia, tapi disebabkan bilik tu tak berapa luas dan kawan dia ambil keputusan untuk tidur ruang tamu dan Karim pun tidurlah seorang-seorang dekat dalam bilik. Karim pula umurnya lebih berusia lah berbanding budak yang tidur dekat ruang tamu tu. Selepas dia keluar daripada bilik, kononnya nak terkencingnya tadi, tiba-tiba dia tengok dekat ruang tamu ada 2 orang. Yang satu kawan dia, yang satu dia tak kenal. Siapa pula ni? Cumanya dia kata orangnya, kulitnya betul-betul lain lah, lain macam. Agak gelap, bentuk dia macam tak sekata, tapi masih lagi ada bentuk kepala, bentuk badan, bentuk kaki. Dan daripada samar-samar cahaya seolah-olah tidak berpakaian. Maksudnya bukan bentuk manusia, macam ada kabus-kabus gitulah. Jadi dia pun malas nak fikir panjang, dia pun pergilah bilik air. Bila habis dia buang air, dia patah balik dekat bilik tu, dekat ruang tamu. Dia tengok tak ada apa pun yang dekat ruang tamu, tak ada 2 orang. Masih ada lagi seorang. Maksudnya seorang-seorang kawan dia tidur dekat situ. Jadi dia pun fikir mungkin ada kawan dia kot, ada kawan yang datang tadi waktu dah balik. Jadi si Karim ni pun ceklah pintu depan, masih lagi berkunci. Tengok juga dekat bilik-bilik lain, dekat bilik sebelah,
kawannya tadi menyuruh kat bilik sebelah, tak ada pula, dalam bilik sebelah ada orang, 2 orang. Jadi dah Karim rasa jangan-jangan dia nampak sesuatu daripada makhluk alam sebelah, dia pendamkan je lah. Bila besok pagi dia tanyalah dengan kawan dia yang tidur dekat ruang tamu, "Engkau okey ke tidur ruang tamu malam tadi?" Dia kata, "Okey, cuma sejuk lain macam." Dia kata, selalunya tak ada macam sejuk macam tu. Tak tahulah kenapa cuaca tiba-tiba berubah ke apa tengah malam, sebab pada waktu tu memang jenis musim panas. Jadi Karim pun bila dah dengar penjelasan daripada kawan dia, Karim tak cakap lah, dia kata, "Ada tak orang datang rumah kita malam tadi tidur sebelah kau?" Dia kata. Yang si kawan dia kata, "Tak adalah, aku seorang je tidur dekat ruang tamu." "Kenapa pula?" Dia kata. Jadi Karim pun buka lah cerita yang dia nampak makhluk hitam yang duduk dekat sebelah kawan dia, baring kat sebelah kawan dia. Dan ada kalanya makhluk hitam tu bangun duduk. Itu sebab memang Karim betul-betul nampak. Jadi cerita tu bila dah dengar macam tu, orang yang duduk rumah tu mestilah lebih berhati-hati. Bukanlah rasa takut, tapi untuk mengelakkan daripada benda-benda yang pelik-pelik. Selang dah 2-3 minggu daripada cerita yang dia nampak makhluk dalam keadaan yang gelap tu, yang macam berkabus-kabus tu, berlaku lagi satu peristiwa yang betul-betul membuatkan Karim kata dia kecut perut. Pada waktu tu dia tidur dekat dalam bilik. Macam biasa, budak rumah dia, budak satu bilik dengan dia, tidur dekat ruang tamu. Walaupun dah kena dengki dalam beberapa hari yang lepas, tapi jenis semangat kan, anggota keselamatan kalau takut, yelah memang dia orang dilatih untuk terus berani. Kalau abang dilatih pun tetap takut. Jadi dia kata pada malam tu dia tidur dekat dalam bilik macam biasa. Cumanya malam tu memang panasnya lain macam lah. Kalau tidur dekat atas katil tu rasa macam terseksa. Jadi Karim kata malam tu dia dah siap-siap bentang apa-apa yang patut, bantal diletakkan, dia tidur dekat lantai bersebelahan dengan katil dia. Mula-mula tak jadi apa-apa. Tiba-tiba Karim rasa macam ada satu benda sejuk pegang tangan dia. Dia pun malas nak fikir apa-apa, dia sentak tangan dia balik. Maksudnya kembalikan tangan dia kat tempat yang asal. Tiba-tiba rasa lagi macam ada orang pegang. Dan kali ni Karim buka mata. Rupanya yang pegang tangan Karim adalah sepasang tangan yang keadaannya sejuk, keputih-keputihan. Keputih-putihan. Dia punya warna tangan tu. Waktu tu Karim dah ketakutan sebab dia tahu tangan tu bukan tangan manusia, tangan alam sebelah, dan tangan tu pula muncul daripada bawah katil, dan dia tahu bawah katil memang tak ada orang, tak ada penghuni. Waktu tu dia cuba rentak tangan tu supaya jangan pegang dia. Tangan tu betul-betul kuat, seret dia untuk masuk bawah katil. Waktu tu Karim kata dia dah tawakal kepada Allah Ta'ala, apa nak jadi-jadilah. Dia nak ingatkan baca selawat, dia tak ingat. Baca ayat kursi tak ingat. Apa-apa amalan pun tak ingat. Jadi dia kata keadaan badan dia semakin lama dah nak semakin masuk dekat bawah katil. Dia terfikir kalau dia termasuk betul bawah katil, adakah dia pergi dekat alam yang sebelah sana. Untuk mengelakkan daripada benda tu berlaku, dia cuba nak baca apa-apa ayat yang boleh dibaca untuk mengelakkan daripada dia termasuk bawah katil, dan untuk memutuskan apa benda makhluk tu pegang tangan Karim. Surah yang diingat adalah 2 ayat terakhir surah Taubat. Sebenarnya dia tak pernah hafal surah Taubat. Dia terdengar daripada bisikan telinga yang ada orang bacakan surah Taubat dekat telinga dia. Waktu itulah dia boleh ikut apa yang orang tu baca, dan belum sempat dia termasuk keseluruhan badan bawah katil, dia berjaya memutuskan pegangan orang yang memegang dia tadi. Tangan-tangan putih yang sejuk tadi. Lepas dia baca 2 ayat terakhir surah Taubat. Lebih kurang. Jadi dia kata benda tu bukanlah daripada belaan ataupun hantu raya. Mereka adalah orang yang tinggal, makhluk yang tinggal dekat rumah tu. Rumah tu yang sebelum-sebelum ni walaupun pernah jadi asrama untuk pekerja, tapi dah lama tak digunakan. Jadi bila dah lama tak digunakan, ada makhluk lain yang nak tinggal. Dan bila ada makhluk lain yang nak tinggal, bila ada orang manusia betul-betul masuk, dia akan jadi isu lah, dan benda tu akan mendengki lah. Sejak daripada tu, kata Karim, dia makin berani. Banyak kali susulan benda tu kacau secara susulan, tapi dia buat bodoh je, dia kata. Dia terus tinggal dekat situ. Nama pun anggota keselamatan kan. Bukannya macam abang aku diri abang lah, kalau macam tu lah jadi dekat abang, abang lebih rela tukar dekat rumah yang lain.
Kalau boleh 4, 5, 6 blok jauh daripada rumah tu untuk mengelakkan daripada rasa sendiri, rasa takut lah agaknya. Sebagai anggota keselamatan, antara tugas Kasim ke Karim, lebih kurang lah adalah untuk merayau-rayau di sekitar kawasan-kawasan tertentu untuk memastikan kawasan itu selamat, aman dan tidak ada perkara-perkara buruk yang tak diiringi berlaku. Jadi pada hari itu, hari kejadian, Karim bertugas dengan kawan dia yang bernama Alif dan mereka diminta untuk merayau-rayau naik kenderaan masing-masing di sekitar kawasan Tugu Negara. Dan dia kata di sekitar kawasan Tugu Negara memang ramailah orang cakap pernah nampak kelibat-kelibat makhluk alam sebelah, tapi dia tak terfikir kalau pada malam tu dia nampak sesuatu yang lebih kurang sama dengan apa yang selalunya orang nampak. Lepas habis dia merayau-rayau di sekitar Tugu Negara, dia pun ambil keputusan dengan kawan dia Alif tadi, jomlah kita pergi ke satu bukit yang terletak dekat dengan kawasan tu. Bukit apa tak dia beritahu pada abang, tapi dia kata orang KL kebanyakannya tahu tentang bukit ni. Jadi lepas habis-habis meronda, dia pergilah di atas bukit. Tak ada masalah pun. Sampai dekat atas bukit tu, dia ada satu pondok pos pengawal. Dan sebelah pos pengawal ada paip. Diorang punya cadangan, planning dia, diorang akan naik ke atas, Alif akan rehat dekat dalam pondok pengawal dan si Karim tadi akan basuh motor. Sebab memang ada kemudahannya. Jadi lepas habis merayau dekat kawasan Tugu Negara, dia pun naiklah dekat atas bukit tu. Yang dekat-dekat dengan situ juga. Sampai dekat atas bukit, betul ada paip. Tak ada orang lah kat atas tu. Jadi si Karim ni tadi berhentilah depan paip. Dia mulalah basuh motor dia. Sebab kalau nak tunggu sampai ke merayau sampai pukul 6 pagi, penat juga dia kata. Jadi ambil masa sikit lah, dia kata tak banyak. Ambil masa sikit lah untuk dia basuh motor. Tengah-tengah dia basuh motor tu, berlaku peristiwa yang sangat pelik dan menakjubkan. Tiba-tiba, waktu tengah basuh motor ni, tiba-tiba keliling, sebelum tu, takut abang tersilap. Bukit tu kelilingnya adalah belukar. Bukannya hutan tapi belukar. Yang jauh sikit daripada bukit tu barulah ada penempatan dan bangunan-bangunan. Jadi dia kata bila tengah-tengah dia basuh motor tu, tiba-tiba dia dengar bunyi bising datangnya daripada belukar. Tapi bukan satu arah. Di sekeliling belukar tu betul-betul rasa bising. Macam binatang-binatang yang ada dalam tu bergaduh. Jadi pada waktu tu si Karim dengan Alif berpandangan satu sama lain. Walaupun seorang dekat dalam pondok pengawal, seorang lagi tengah basuh motor, tapi jarak dia orang sangat dekat. Jadi Alif tanyalah. Jadi si Karim tanyalah dengan Alif, bunyi apa tu? Alif cakap, itu dah benda biasa lah, dia kata. Aku dah banyak kali bertugas kat sini dan benda tu biasa. Setakat bunyi-bunyi, jangan risau. Habis je si Alif cakap macam tu, tiba-tiba berlaku satu fenomena. Semua burung yang ada dekat dalam kawasan belukar berbukit tu, semuanya terbang keluar daripada kawasan tu, seolah-olah mereka disergah ataupun ditakut-takutkan dengan satu benda. Jadi bila yang tengah basuh motor tu, kata Karim, tiba-tiba tengok burung komen banyak lagi keluar daripada kawasan tu. Dah kenapa kawasan ni ada yang tak kena ke? Dan selang beberapa minit selepas burung-burung tu pergi, tiba-tiba Karim dan Alif dengar suara orang bergaduh dekat dalam belukar, dekat dengan pondok pos pengawal. Jadi mereka sebagai anggota keselamatan memang tak boleh lepalah dengan tugas. Terus diorang ambil uniform semua, pergi ke arah mana datangnya orang bergaduh tu. Dan diorang berada di betul-betul sebelah belukar. Bersempadan betul. Jadi dia dengar orang tu bergaduh. Cuma dia bergaduh dalam bahasa yang tak jelas sangat. Ada yang bahasa pelik-pelik sikit dia kata. Jadi dia diam aja. Selepas pasang telinga lebih kurang 10 minit, barulah si Alif ni nak buka suara. Dia nak tanyalah, siapa tu? Siapa tu? Kenapa ada dekat sini pada waktu ni? Kenapa bergaduh? Itu soalan-soalan yang ditanya oleh Alif. Tapi tak ada jawapan. Walaupun tadi dia bergaduh beriuh-riuh, tapi tak ada jawapan. Jadi bila dah macam tu, tahulah sebenarnya yang mereka dengar adalah sesuatu daripada alam sebelah, bukan daripada alam kita.
Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ni. Ceritanya hari ni santai. Dalam beberapa hari ceritanya agak berat, jadi ini santai. Besok ceritanya berat balik. Kisah Funden. Apa? Funden. Abang nak cakap kisah, kalau bahasa abang lah, bahasa abang zaman-zaman budak yang lahir tahun 80-an, kita cakap bahasanya orang jantina ketiga. Tapi kita panggil dulu pondan lah kan. Walaupun sebut macam kasar, tapi kalau sekarang ni kita sebut orang berjantina ketiga. LG, abang tak ingat. Tapi abang ingat LG je. Dah nama macam nama elektrik. Esok abang cerita tentang tu. Menarik ceritanya. Abang suka cerita tu. Sebabnya dia berkenaan dengan orang-orang yang macam tu, dan kisah seram tu menjadikan mereka lebih memahami tentang kehidupan. Okey, jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa abang ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang bonda yang bernama Sabtu Raya Omar. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak dia yang bernama Siti Nur Farhana Haji Azman, yang mana hari jadinya jatuh pada 22 hari bulan 11, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu dan memberikan kecemerlangan dalam setiap apa yang kamu lakukan, juga memberikan rezeki yang melimpah ruah. Ucapan yang seterusnya datang daripada salah seorang ahli keluarga JSPL yang bernama Rafael Haizario. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat 3 orang yang lahir pada bulan 11 dalam keluarga dia. Yang pertama, dia kata selamat hari jadi buat anak buah dia yang bernama Hafizul Haris, yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 11, genap umur 16 tahun. Dan kedua adalah kakak ipar dia yang bernama Nur Ashnani, yang mana hari jadinya jatuh pada 19 hari bulan 11, genap umur 34 tahun. Dan yang terakhir ialah abang sulungnya, iaitu Ahmad Khairul Syam, yang mana hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan 11, genap umur 53 tahun. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi untuk ketiga-tiga orang yang lahir pada bulan 11, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Ucapan hari jadi yang keempat datangnya daripada seorang yang bernama Makcik Faizah. Dia bahasakan diri dia Makcik. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat 2 orang anak buah dia, iaitu N Syahirah dan N Syahidah, yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 11 yang akan datang. Besok lah kan. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak buah tercinta. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan kesenangan dalam setiap urusanmu, dan juga sentiasa diberkati Allah. Dan ucapan yang terakhir daripada abang pihak JSPL nak ucapkan selamat hari jadi buat Iman Alif, yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 11. Dengan ucapan selamat hari jadi buat Iman Alif, semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk Iman Alif, dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita kali ini. Ceritanya santai-santai tapi menarik untuk kita jadikan iktibar. Pengalaman-pengalaman yang orang antarkan, abang setakat ini tak pernah lagi abang skip ataupun pilih-pilih cerita. Apa yang ada, abang ceritakan dengan cara abang, dengan harapan dapatlah menjadi hiburan untuk semua. Hingga berjumpa lagi besok dengan cerita Fundin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.